mulakan kuliah malam ini dengan sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashabi rizam syarul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah saraba wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Walan tad'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal 'ilm ma laka minallah min waliyyin wa la nasir. Suraqallahul azim. Maksudnya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan reda kepada agama kamu sehingga kamu mengikut akan agama mereka. Kata oleh Muhammad, sesungguhnya petunjuk Allah itulah sebenar-benar petunjuk. Wala in tabata ahwa'ahum, dan jikalau kamu mengikut akan hawa nafsu orang-orang yang telah diberikan ilmu pengetahuan kepada mereka itu, malaka minallah min wali wa nasir, maka tiadalah bagi engkau itu daripada Allah Ta'ala, daripada pembantu, penolong dan juga penjaga. Alhamdulillah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu sehingga aku, kata Rasulullah, lebih ia kasihi, melebihi kasihnya kepada ayah dan ibunya, dan melebihi kasihnya kepada anaknya, dan juga melebihi kasihnya kepada manusia semuanya. Alhamdulillah. Yang hormati Fadil Tuan-Tuan Imam kita, tak lupa juga Tuan Bilal, kemudian Tuan Siak kita, kemudian pengurusi masjid, jawatan kuasa, sidang jemaah, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur Allah Ta'ala. Sekali lagi pada malam ini kita dapat bersama untuk kita sambung kitab pengajian Aqidatun Najin, akidah orang-orang yang berjaya. Di muka surat berapa tuan? 35 bawah, 25 bawah. Adapun perkataan orang awam, betul kan? Betul kan? Adapun perkataan orang awam, semasa lagi kita dalam pembahasan kudrat dan iradat. Kudrat dan iradat. Baik. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bidarin amin. Dan adapun perkataan orang awam, bermula kudrat itu berbuat. Adapun perkataan orang awam, bermula kudrat itu berbuat. Mana kudrat yang berbuat, bukan Allah. Ini tafsiran daripada orang awam. Tapi orang-orang yang ilmunya lebih tinggi,
orang yang alim berkata bahawa yang berbuat itu bukan kudrat. Yang berbuat sebenarnya itulah zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita bincang hari itulah. Adapun perkataan orang awam bermula kudrat itu berbuat, dia kata. Ini tafsiran kepada orang awam. Atau tilik oleh kamu akan perbuatan kudrat, atau umpama demikian itu, maka iaitu hukumnya haram. Maka itu hukumnya haram sebenarnya kalau kita sebut begitu. Yang berbuat itu ialah kudrat, yang berbuat itu iradat. Segi zahiriat bolehlah kita berkata begitu, tapi hakikatnya tak boleh. Haram kita berkata itu. Ya sebenarnya yang berbuat itu ialah zat Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala. Dan kata kil makruh. Kata kil ni mana kata pendapat lemah, makruh, selama tiada mengiktikadkan oleh mereka itu bahawa kudrat itu memberi bekas dengan sendirinya. Selama mana kita tidak iktikadkan bahawa yang memberi bekas itu ialah kudrat dengan sendirinya. Pemana memberi bekas taksir lah, taksir yang beri bekas. Hakikat dan sebenarnya beri bekas siapa? Zat Allah, bukannya kudrat. Gitu. Adapun jikalau ditikatkan kudrat itu beri bekas dengan sendirinya, nescaya jadi kafir. Wa ya'zubillah min zalik. Kalau kita etikatkan etikat itu yang memberi bekas, yang memberi bekas itu sebenarnya kudrat, bukan zat Allah, maka orang itu hukumnya jadi kafir. Auzubillah min zalik. Sebabnya kena mengaji. Kena mengaji kan. Bila kita mengaji, kita faham lah. Kalau kita tak mengaji, hanya dengar-dengar begitu saja, jadi tak cukup mantap ilmu kita tu. Kena belajar dan sebagainya. Baik, kemudian tambihun, peringatan. Bermula murad dengan setengah barang yang harus atasnya itu, iaitulah segala perkara yang 6 yang muqabalah antaranya oleh 6 yang lain. Bermula murad maksud dengan setengah barang yang harus. Okey, kata-kata setengah barang yang harus ini dia kembali kepada definisi iradat. Dia kembali pada definisi ataupun ta'rif iradat. Kalau kita lihat pada ta'rif iradat di belakang muka surat 25 itu, iradat ialah satu sifat wujudiyah ataupun subutiyah yang tetap, yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala, yang mentakhsiskan, menentukan mungkin dengan setengah barang yang harus atasnya, dengan setengah barang yang harus atasnya. Jadi kata-kata setengah barang yang harus atasnya itu, inilah yang nak dimaksudkan oleh musannif ini. Bermula murad dengan setengah barang yang harus atasnya itu, iaitulah segala perkara yang 6 yang muqabalah akan dia oleh 6 yang lain. Yang muqabalah mana yang bertembunglah, bertentangan di antara satu sama lain. Jadi bermula demikian itu, iaitulah contohnya wujud. Wujud itu muqabilnya adalah Adam. Wujud adalah muqabilnya Adam. Lawan wujud itu ialah Adam. Okey, Adam nanti ada, wujud lawannya tiada. Jadi Adam itu adalah muqabalah daripada wujud. Jadi dalam menentukan sesuatu perkara tadi, sama ada Allah Ta'ala nak wujudkan sesuatu itu ataupun nak adamkan. Jadi Allah Ta'ala akan memilih sama ada nak wujud ataupun nak adam, nak ada ataupun tiadakan satu benda. Baik, kemudian dan sifat yang tertentu lawan daripada sekalian sifat. Okey, contohnya sifatnya, kalau Allah Ta'ala jadikan Zaid, katalah Allah Ta'ala jadikan Zaid itu kulitnya contohnya apa? Warnanya hitam. Kulit hitam. Jadi kalau Allah Ta'ala atas menentukan kulitnya hitam, maka dia bukan putih. Kalau Allah Ta'ala menentukan sifat kulitnya putih, maka bukan hitam. Okey, bukan putih maka jadi hitam. Kalau bukan hitam jadi putih. Jadi putih hitam adalah sifat yang muqabalah, bertentangan di antara satu sama lain. Dan zaman yang tertentu lawan daripada sekalian zaman. Contohnya Allah Ta'ala nak menjadikan Zaid pada zaman Nabi Musa. Bila Allah Ta'ala nak jadikan Zaid pada zaman Musa, jadi dia takkan jadikan pada zaman Nabi Muhammad.
Kalau Allah Ta'ala nak jadikan si Zaid pada zaman Nabi Muhammad, bukan Nabi Musa, jadi Allah Ta'ala pilih lah. Allah Ta'ala taksiskan, menentukan zaman mana si Zaid ni akan hidup. Kemudian tempat yang tertentu, lawan daripada sekalian tempat. Kemudian tempat pula, kalau dia jadikan Zaid tu, dia lahir di negeri mana, di negara mana dia lahir. Contohnya lahir di Negeri Sembilan, maka si Zaid pun lahir di Negeri Sembilan, dia takkan lahir di negeri lain. Dan jihad tempat, jihad mana pihak, arah yang tertentu lain pada sekalian arah. Jadi arah mana? Arah maghrib ke, timur ke, arah barat, selatan, timur, barat. Jadi Allah Ta'ala mentasiskan, menentukan mungkin tadi di mana si Zaid tu akan ada, Zaid terwujud dan dilahirkan ke alam dunia ini. Baik, kemudian qadar yang tertentu, lawan daripada sekalian qadar. Apa qadar dia? Contoh qadarnya mungkin tinggi dia berapa meter, kan, panjang dia berapa dan sebagainya. Dan segala perkara ini dinamakan dengan dia sekalian mungkin yang berlawan-lawanan. Sekalian mungkin yang berlawan-lawanan. Jadi takluk iradah tadi ialah kepada sekalian mungkin. Sekalian mungkin yang harus. Jadi sekalian mungkin yang harus itu dia ada 4, ada 6 tadi yang berlawan-lawanan. Kalau contoh menjadikan A, dia tak jadikan si B. Kalau jadi lahirkan Negeri Sembilan, dia tak lahir tempat lain. Kalau lahirkan kulit dia sawo matang, maka dia takkan lahirkan kulitnya warna putih. Begitulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana bila sebut sahaja kudrat dan iradat, dia takluknya kepada kulli mumkinin, kepada setiap mungkin. Berbeza dengan ilmu dan juga kalam. Ilmu dengan kalam, dia takluk kepada kullu wajibat au mustahilat au jaizat, kepada setiap benda yang wajib, setiap benda yang harus dan setiap benda yang mustahil. Itu takluk kepada ilmun ada juga takluk kepada kalam. Sedangkan takluk sama dan basar adalah ala kullu mawjudat, kepada setiap benda-benda yang wujud. Kemudian hayat, satu lagi, hayat la tata'allaqu bi syai'in. Hayat tidak takluk dengan sesuatu benda pun. Jadi ada takluk daripada sifat mani, ada 6 sajalah. Daripada sifat mani itu kudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Okey, daripada 7 sifat mani itu 6 saja yang ada takluk. Pertama, kudrat iradat. Kudrat iradat takluknya ala kullu mumkinin, mungkinan kepada setiap benda-benda mungkin. Kemudian kalam dengan ilmun, takluknya kepada kullu wajibat al-mustahilat au jaizat, kepada setiap benda yang wajib, setiap benda yang harus dan setiap benda mustahil. Kemudian sama dan basar, takluknya ala kullu mawjudat, kepada setiap benda yang wujud. Sedangkan hayat la ta'allaqu bi syai'in, dia tak ada takluk dengan sesuatu pun. Semana takluk ada 6 sajalah. Bermakna takluk, takluk maksudnya talabus sifat amruz zaid an zat, menuntut sifat pekerjaan tambahan kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tatimmatun, satu kepentingan, tatimah. Maka dipaham daripada kalam musannaf, takluk kudrat dan iradat kepada sekalian mungkin itu tiada takluk keduanya kepada yang wajib dan yang mustahil. Kerana jikalau takluk keduanya kepada benda wajib atau kepada mustahil, ada kalanya bertukar hakikat ataupun tahsilul hasil. Ulang balik. Maka difaham daripada kalam musannaf, takluk kudrat dan iradat kepada sekalian mungkin itu tiada takluk kepada benda wajib. Kan saya cakap tadi, mana bila sebut kudrat iradat, dia takluk kepada kullu mungkinin, dia tidak takluk kepada kullu wajibat mustahilat jaizat. Kan? Jadi kudrat iradat tidak takluk pada wajib dan mustahil.
Kerana jikalau ta'aluk keduanya kepada benda wajib atau kepada mustahil, ada kalanya bertukar hakikat ataupun tahsilul hasil. Maka bertukarlah. Bertukar hakikat ataupun tahsilul hasil. Apa maksud tahsilul hasil? Mengadakan benda yang dah ada. Mengadakan benda yang dah ada. Okey? Kerana jikalau ta'aluk keduanya kepada mengadakan yang wajib, kan? Mana contoh benda wajib? Contohnya zat Allah. Zat Allah Ta'ala memang dah wajib wujud. Dia dah wajib wujud. Kenapa nak diadakan lagi? Jadi kalau seandainya kita nak mengadakan zat Allah, maknanya buat kerja yang sia-sia. Itu namanya istilahnya tahsilul hasil. Mengadakan benda yang dah ada. Atau mentiadakan zat Allah pun mustahil. Ini pun jadi tahsilul hasil. Kerana zat Allah Ta'ala itu memang tidak ada sekutu bagi dia. Zat Allah tidak ada sekutu. So kenapa kita nak jadikan sekutu bagi zat Allah? Jadi seolah macam nak mengadakan satu benda yang dah ada. Sedangkan yang kita faham, zat Allah Ta'ala tidak ada sekutu. So kita nak menjadikan zat Allah Ta'ala itu tak ada sekutu. Mana menghasilkan satu benda yang dah tak ada lah. Jadi mustahil lah. Macam tu. Jadi maknanya kudrat, iradat, ta'aluknya kepada kullu mumkinat sahaja, kepada setiap benda mungkin sahaja. Kudrat dan iradat tidak ta'aluk kepada setiap benda wajib dan benda mustahil. Cuma kita nak kena tahu bahawa benda wajib dan mustahil dia ada dua jenis juga. Okey, wajib ada dua pembahagian. Satu wajib aradi, yang kedua wajib hakiki. Yang kita nak nafikan ni wajib hakiki itu, bukan wajib aradi. Yang kedua mustahil. Mustahil pun ada dua. Satu mustahil aradi, yang kedua mustahil hakiki. Jadi yang kita nak nafikan ni ialah mustahil arad, mustahil hakiki yang kita nak nafikan. Itu yang tak boleh. Kerana Allah Ta'ala kan, dia tidak ada sekutu bagi Allah. Jadi macam mana kita nak menafikan bahawa Allah Ta'ala itu tak ada sekutu? Macam mana kita nafikan Allah Ta'ala tak ada sekutu? Tak boleh. Jadi hakikatnya Allah Ta'ala itu ada sekutu. Tidak ada sekutu. Dan kalau ta'aluk keduanya dengan mengadamkan yang wajib, mentiadakan yang wajib, atau mengadakan yang mustahil, nescaya bertukarlah hakikat. Jadi bertukarlah hakikat. Apa maksudnya tu kan? Kalau tuan-tuan lihat dalam kitab, namanya kitab Jauharat Tauhid. Dalam kitab Jauharat Tauhid disebut oleh musannif ataupun pengarang kitab Syekh Ibrahim Laqani, dia kata maka tidaklah ta'aluk kudrat dan iradat itu kepada tiap-tiap daripada keduanya wajib dan mustahil. Kerana kudrat jika ta'aluk dengan yang wajib, maka tidaklah sah bahawa dia meniadakannya, kerana yang wajib tidaklah menerima tiada. Contohnya mana yang benda wajib? Contohnya zat Allah. Zat Allah adalah wajibul wujud, wajib wujud. Tak? Zat Allah adalah wajib wujud. So sekarang ni kita nak menafikan zat Allah Ta'ala tu, tak boleh. Tak boleh kita nak menafikan. Maka tidaklah sah bahawa dia mentiadakan zatnya, kerana yang wajib tidaklah menerima ketiadaan. Dan tidak pula sah bahawa dia mentiadakannya, kerana lazim daripadanya tahsilul hasil. Tak sah juga kita nak katakan Allah Ta'ala tu ada sekutu. Tak sah juga, kan? Kerana hakikatnya yang kita tahu bahawa Allah Ta'ala tu memang tak ada sekutu. Jadi kita nak menghasilkan benda yang tak ada adalah benda sia-sia. Tak? Contohlah dalam bab, contohnya contoh lain dalam bab tahsilul hasil, contohnya menambak laut. Okey? Air laut tu kita tahu dah memang banyak air laut tu. Yang kita nak tambah laut, kenapa? Kita nak tambahkan laut tu buat apa? Memang air laut tu dah banyak. Begitu juga contoh menambak gunung. Tambak gunung pun satu benda sia-sia.
Biasanya manusia tak tambak gunung. Biasa tambak manusia meruntuhkan gunung adalah manusia. Biasa kita nampak mereka tu menarah gunung, meruntuhkan gunung. Ini kita nak tambak gunung yang besar, contohnya Gunung Kinabalu ke ataupun Gunung Everest. Gunung Everest tinggi kan, kita nak tambak gunung tu, kan buat kerja sia-sia nama dia. Itulah dikatakan sebagai tahsilul hasil, menghasilkan benda-benda yang dah ada. Ini benda sia-sia lah. Dan jika ta'alluq kudrat itu dengan benda yang mustahil, maka di atas lawan yang demikian, dalam arti kata tidak sah kudrat itu menjadikannya, kerana yang mustahil tidaklah menerima wujud. Jadi ta'alluq kudrat juga tidak ta'alluq kepada benda yang mustahilat. Benda mustahil, apa benda mustahil bagi Allah? Lawan dia apa? Contoh wujud, lawannya Adam. Jadi kita nak menghasilkan Adam itu, nak buat apa? Memang Allah Ta'ala tu memang tiada sekutu bagi dia. Jadi mustahil. Baik, ta'alluq kudrat itu yang dengan mustahil, maka di atas lawan yang demikian, artinya tidak sah kudrat itu menjadikannya, kerana yang mustahil tidak akan dapat dimewujud. Kerana Adam tu, benda Adam, mustahil dia akan ada wujud. Ataupun sekutu bagi Allah, mustahil ada sekutu bagi Allah. Kemudian kita nak jadikan Allah Ta'ala ada sekutu, kan benda mustahil. Demikian juga tak sah kudrat itu meniadakannya, kerana lazim daripadanya tahsilul hasil. Itu juga kita nak menjadikan Allah Ta'ala tu lawannya tu, lawan wujud ialah contoh Adam. Kita nak lahirkan Adam itu, nak apa nak lahirkan? Kerana Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un, tiada sesuatu pun yang dapat diserupakan Allah Ta'ala. Jadi soalannya macam tahsilul hasil, nak menghasilkan benda yang tak ada, buat apa? Gitu. Itu maksudnya. Faham kan? Apa yang saya cakap ni? Benda ni susah sikit, nak kena dengar baik-baik. Dengar baik-baik, teliti. Okey. Baik, saya ulang semula. Tatimatun, satu kepentingan, maka difaham daripada kalam musannif, ta'alluq kudrat dan iradat kepada segala mungkin itu tiada ta'alluq keduanya kepada benda wajibat dan mustahilat, benda wajib dan mustahil. Kerana jika ta'alluq keduanya kepada benda wajib, contohnya wujud Allah, ataupun kepada mustahil, contohnya sekutu bagi Allah, ada kalanya bertukar hakikat ataupun tahsilul hasil. Dia bertukar kepada tahsilul hasil, hakikat atau tahsilul hasil. Kerana jika ta'alluq keduanya kepada mengadakan yang wajib atau mentiadakan yang mustahil, nescaya jadilah tahsilul hasil, mengadakan benda yang dah ada. Dan jika ta'alluq keduanya dengan mengadamkan, mentiadakan yang wajib, atau mentiadakan atau mengadamkan yang wajib ataupun mengadakan yang mustahil, nescaya jadilah bertukar hakikat. Bertukarlah dia. Masa hakikat ialah tahsilul hasil tadi. Boleh? Jadi kita kena faham baik-baiklah tentang orang kata ta'alluq kudrat iradat ini. Ke mana ta'alluq sebenarnya? Ta'alluqnya kepada mungkin, benda mungkin je. Dia tak boleh ta'alluq kepada mustahilat, wajibat dan jaizat. Benda harus, benda mustahil dan benda wajib. Cuma kan benda wajib dan mustahil yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah mustahil dan wajib yang hakiki, bukan mustahil dan wajib yang aradi. Kerana wajib dan mustahil ini pun ada dua pembahagiannya, nanti lihat di bawah. Baik, kemudian dan mana ta'alluq itu? Apa makna ta'alluq tuan? Menuntut sifat itu akan pekerjaan yang lebih atas berdiri zat itu dengan zat. Atas berdiri sifat itu dengan zat, atau sifat itu melazimkan berdiri dengan zat Allah. Maksudnya kerja tambahan kepada zat Allah, ataupun kerja tambahan kepada sifat. Apa kerja tambahan pada sifat? Pertama, sifat duduk pada zat. Contohnya kudrat duduk pada zat Allah. Apa kerja kudrat lagi? Orang kata berkuasa, perkuasa. Iradat
Apa kerja iradat? Duduk pada zat Allah. Apa kerja tambahan zat Allah iradat itu? Taksis, menentukan mungkin. Menentukan mungkin. Atau dikatakan sebagai ta'aluk. Maksud ta'aluk itulah menuntut sifat satu pekerjaan tambahan kepada zat Allah. Faham kan? Maka menuntut sifat akan pekerjaan yang lebih di atas berdiri zat itu, dinamakan dia akan ta'aluk. Umpama kudrat contohnya, maka menuntut ia mengadakan mungkin dan mengadamkan, mentiadakan dia mungkin. Kemudian daripada berdiri dia dengan zat Allah Ta'ala, maka inilah makna kepada ta'aluk. Itulah makna ta'aluk itu. Bukan makna ta'aluk kita faham tu menguasai. Biasa kita faham apa makna ta'aluk, ustaz? Menguasai. Kan? Itulah jajahan ta'aluknya. Jajahan ta'aluknya, mana dia menguasai kawasan tersebut. Bukan itu yang difaham daripada makna ta'aluk. Kemudian dan makna mungkin itu barang yang sah adanya dan tiadanya, yakni dapat berubah-ubah. Apa makna mungkin? Mungkin alam lah, alam ni lah, diri kita ni pun termasuk dalam perkara mungkin. Alam masyaallah, benda yang selain daripada Allah Ta'ala itu adalah benda mungkin. Makna mungkin itu barang yang sah adanya dan tiadanya, makna benda yang boleh berubah-ubah. Macam diri kita kan boleh berubah-ubah, daripada kecil kepada kanak-kanak, kanak-kanak kepada remaja, remaja kepada dewasa, dewasa kepada orang tua, kan? Orang tua kepada padam. Padam. Orang tua kepada padam. Macam itulah. Itulah hakikatnya. Hakikat manusia itu sentiasa berubah-ubah. Tak tak? Macam tu. Kemudian kata Syekh Suhaimi rahimahullah ta'ala, dan setengah daripada mungkin itu ialah wajib aradi. Setengah daripada benda mungkin ialah wajib aradi. Apa maksud dengan wajib aradi? Wajib dengan sebab bergantung yang lainnya, seperti mungkin yang ta'aluk oleh iradat akan hendak menjadikan dia mungkin. Maka wajib jadinya itu sebab bergantung oleh iradat hendak mengadakan dia mungkin, maka dirinya itu mungkin juga. Itu dikatakan wajib aradi. Wajib aradi contoh diri kita lah. Diri kita, Allah Ta'ala contoh nak mentakdirkan diri kita ni ada, wujud. Jadi wajib kita tadi wujud bergantung dengan sifat iradat yang ada kepada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi diri kita ni wajib aradi, bukan wajib hakiki. Wajib hakiki lain, Allah. Wajib hakiki ialah Allah. Okey. Mustahil hakiki ialah sekutu bagi Allah. Sekutu bagi Allah ialah mustahil hakiki. Kalau mustahil aradi kepada manusia, Allah Ta'ala tak nak menciptakan kita. Allah Ta'ala tak jadi menciptakan kita. Walaupun contohnya di alam kata contoh dalam kandungan dulu, dalam kandungan tu mula-mula tu ada. Tetapi akhirnya Allah Ta'ala mentakdirkan tak jadi. Tak jadi maknanya akan seorang ibu tu dia akan keguguran kandungan dia, maka dia gugur lah, maka tak jadilah anak Adam tu, tak jadi. Macam tu. Itu dikatakan mustahil aradi. Ulang semula kata Syekh Suhaimi rahimahullah ta'ala, dan setengah daripada mungkin itu wajib aradi. Artinya wajib dengan sebab bergantung yang lainnya, seperti mungkin yang ta'aluk oleh iradat akan nak menjadikannya mungkin. Contoh nak menjadikan si Ali. Okey? Maka wajib jadinya si Ali itu dengan sebab bergantung oleh iradat hendak mengadakan dia oleh Allah Ta'ala, atau dirinya itu mungkin juga, dan dirinya itu pun termasuk dalam perkara mungkin. Okey, dan setengah daripada mungkin lagi mustahil aradi. Macam mana katakan mustahil aradi?
Artinya mustahil dengan sebab bergantung yang lain. Seperti mungkin alimallahu annahu lam yujad. Mungkin alimallahu annahu la yujad. Mungkin yang diketahui oleh Allah Ta'ala akan bahawasanya tiada dijadikan dia akan Zaid. Tiada dijadikan akan dia Zaid. Okay? Mungkin yang diketahui oleh Allah Ta'ala bahawa Allah Ta'ala tiada menjadikan akan Zaid si Ali ataupun si Abu sebagai. Itu dikatakan mustahil aradi. Maka mustahil jadinya itu dengan sebab bergantung pengetahuan Allah Ta'ala tiada hendak menjadikan dia Zaid. Kerana tertakluknya iradah Allah Ta'ala bahawa Allah Ta'ala tak nak menjadikan Zaid itu. Katakan mustahil aradi. Maka dirinya itu mungkin juga. Maka keduanya itu ditakluk oleh qudrat dan iradat. Jadi wajib aradi, wajib mustahil aradi ini terikat takluk qudrat dan iradat ke atasnya. Okey. Sedangkan wajib hakiki dan mustahil hakiki tidak takluk qudrat dan iradat terhadapnya. Dan tiada ditakluk keduanya kepada wajib hakiki, demikian lagi tiada takluk keduanya kepada mustahil yang hakiki. Mustahil hakiki iaitulah zat Allah. Mustahil wajib hakiki itulah zat Allah. Mustahil hakiki iaitulah lawan zat Allah, sekutu dia. Jadi kudrat dan iradah Allah Ta'ala tidak takluk kepada wajib hakiki dan juga mustahil hakiki. Tetapi kudrat dan iradah Allah Ta'ala takluk kepada wajib aradi dan wajib dan mustahil aradi. Itu kena faham. Itu sebabnya disebut oleh musannif dalam kitab matan Sanusi dan sebagainya bahawa kudrat dan iradat itu takluknya ala kulli mumkinan, kepada setiap mungkin. Dia tidak takluk kepada benda yang wajib dan benda yang mustahil dan benda harus. Jadi maksud dengan tak takluk dengan benda wajib dan mustahil dan harus itu ialah wajib yang hakiki dan wajib dan mustahil yang hakiki. Ataupun jaiz yang hakiki. Tidak takluk. Faham kan? Boleh? Pening. Boleh kan? Ini sebaik saya tak laju ni. Kalau saya laju kat menobut kan, tuan-tuan pun lolap berkoruh gitu kan. Tahu tak? Boleh Boleh tak ni? Macam tak boleh ya. Ada yang tidur dalam belakang tu, dia buat mimpi yang indah kan? Baik, insyaAllah sambung lagi. Adapun Nabi dah bawah ni panjang lagi ni. Boleh? Sikit lagi Adapun masalah kita ini iaitu wajib dengan sebab yang lainnya, wajib dengan sebab lainnya dan mustahil dengan sebab lainnya, bukan wajib hakiki dan bukan mustahil hakiki. Kerana bahawasanya ilmu Allah Ta'ala itu, jikalau takluk ia dengan mengadakan mungkin, adalah ia mungkin pada zatnya, dan wajib ia kerana bahawasanya bergantung ilmu Allah Ta'ala dengan mengadakan dia. Maka jadilah adamnya pada waktu itu mustahil dengan sebab yang lain. Maka jadilah adamnya ketiadaannya jadi tadi pada waktu itu mustahil dengan sebab yang lain. Yang ini sebab takluk ilmu mengadakannya. Dan jikalau ada mungkin pada zatnya sekalipun, kerana jikalau tiada dapat ada pada waktu ini dikenaki akan dia Allah Ta'ala, nescaya lazimlah bertukar ilmu tu jadi jahil. Dan benda tu adalah mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil bagi Allah. Ulang balik Adapun masalah kita ini iaitu wajib dengan sebab yang lain, dan mustahil dengan sebab lain. Mana wajib aradi dan mustahil aradi tadi kan? Wajib dengan sebab yang lain itu wajib aradi lah, dan mustahil dengan sebab lain mana mustahil aradi lah. Bukan wajib hakiki dan bukan mustahil hakiki, kerana bahawasanya
ilmu Allah Ta'ala itu jikalau ta'aluk ia dengan mengadakan mungkin, adalah ia mungkin pada zat dia. Kerana bahasanya ilmu Allah Ta'ala itu jikalau ta'aluk ia dengan mengadakan mungkin, ilmu Allah Ta'ala itu jikalau ta'aluk ia dengan mengadakan mungkin, adalah ia mungkin bagi zatnya Allah Ta'ala. Dan wajib, jikalau ta'aluk ia kepada benda wajib, ia dan wajib ia, kerana bahawasanya bergantung ilmu Allah Ta'ala. Ilmu Allah Ta'ala itu mengadakan dia. Maka jadilah adamnya pada waktu itu mustahil dengan sebab yang lain. Maka jadilah orang kata adamnya itu mustahil lah dengan sebab atau wajib aradi tadi lah, dengan wajib aradi. Yang ini sebab ta'aluk ilmu mengadakan dia. Dan kalau ada ia mungkin pada zat Allah Ta'ala sekalipun, jikalau ada ia mungkin pada zat Allah Ta'ala sekalipun, dan jikalau ada mungkin pada zatnya suatu benda sekalipun, kerana jikalau tiada dapat ada pada waktu dikenaki dengan dia oleh Allah Ta'ala, nescaya lazimlah bertukar ilmu tu jadi jahil. Nescaya lazim bertukar ilmu tu jadi jahil. Jadi maknanya apa? Ta'aluk kudrat iradat tadi hanya kepada benda-benda, jadi ta'aluk Allah Ta'ala tadi hanyalah kepada benda-benda yang ta'aluk dia kepada hanya benda-benda yang wajib aradi dan mustahil aradi saja. Dia tidak ta'aluk kepada wajib hakiki dan juga mustahil hakiki. Kalau seandainya kudrat dan iradat Allah Ta'ala itu ta'aluk dia kepada benda-benda yang wajib, kalau ta'aluk ia zat Allah Ta'ala itu kepada wajib yang hakiki, nescaya lazimlah sebelum diwujudkan Allah Ta'ala itu zat itu, lazimlah Allah Ta'ala itu jahil. Lazimlah Allah Ta'ala itu jahil sesuatu benda. Sedangkan jahil adalah mustahil bagi Allah. Sedangkan mustahil adalah jahil. Jahil adalah mustahil bagi Allah Ta'ala. Okey. Jadi ta'aluk kudrat dan iradat hanyalah kepada benda wajib yang aradi dan wajib mustahil aradi saja. Bukan wajib kepada wajib hakiki dan mustahil hakiki. Kerana kalau seandainya ta'aluk kepada benda yang mustahil hakiki, mustahil hakiki, contohnya lazimlah Allah Ta'ala itu jahil dahulu sebelum berilmu. Hakikat yang jahil dulu sebelum ilmu siapa? Kita sebagai manusia, sebelum kita ilmu kita jahil dulu. Kalau seandainya kita letakkan kudrat dan Allah Ta'ala tadi terletak kepada benda yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Mana mustahil bagi Allah Ta'ala? Contohnya lawan daripada ilmu. Sifat ilmu adalah wajib bagi Allah. Lawan ilmu ialah jahil. Jahil kan? Jadi maknanya kalau seandainya ta'aluk segala sifat-sifat kudrat tadi kepada benda yang mustahil, nescaya lazimlah bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan lawan-lawan dia tadi. Contohnya jahil. Sedangkan mustahil jahil bagi Allah Ta'ala. Ataupun fana, binasa. Mustahil Allah Ta'ala itu fana, binasa. Apalagi sekutu bagi Allah. Mustahil Allah Ta'ala ada sekutu bagi Allah. Itu sebabnya sifat kudrat ini, iradat ni hanya ta'aluk kepada mustahil yang aradi ataupun wajib yang aradi saja. Tidak ta'aluk kepada wajib yang hakiki dan juga mustahil yang hakiki. Macam tu. Wallahu a'lam bissawab. Dan iaitu mustahil. Hubaya. Apa tu? Hubaya. Saya tak tahu makna hubaya ni.
Mungkin salah cetak ke, saya tahulah. Mungkin ada benda lain yang musannif nak karang, nak sebut kat sini. Mungkin salah cetak. Mungkin juga orang kata tambih satu peringatan ke. Mungkin satu tambih peringatan. Jadi salah cetak. Jadi hubaya. Situ hubaya. Saya tengok dalam bahasa Melayu ni disebut hubaya. Apa benda lah hubaya ni? Yang dalam kurungan tu kan. Jumpa yang tak ada kitab, tak payah anggur sebab tak ada kitab. Ha? Hubaya. Ubah. Saya tengok dalam ni, dia kata hubaya. Benda lah hubaya. Ni. Mana dia? Okey, muka surat 32. Ni. Dalam Melayu ni dia kata hubaya. Apa benda hubaya? Ha? Membayar. Mungkin salah cetak kot. Mungkin pengarang mungkin nak sebut benda lain. Contohnya tambihun, satu peringatan. Mungkin tak? Ataupun tak. Biasanya dalam kurungan ni biasanya dia bahasa Arab. Kalau tuan lihat situ hababi apa benda hababi. Mungkin salah cetak lah tu. Mungkin dia ada benda lain yang musannif ataupun pengarang nak sebut. Seperti itu. Awas. Mana? Kamu tu mana? Ubaya. Awas, jaga. Mungkin kan? Berhati-hatilah. Cikgu bakar. Dia tengok dalam kamus dalam internet, ubaya mana yang awas, jaga-jaga. Jaga-jagalah. Dan itu mustahil. Oleh itu dia kata jaga-jaga. Berhati-hatilah gitu, ihtiyat, berhati-hati. Hendaklah kita kata kudrat dan iradat itu tiada ta'aluk keduanya kepada yang wajib hakiki dan yang mustahil hakiki. Jadi dua je dia ta'aluk. Kudrat iradat tidak ta'aluk pada wajib hakiki dan mustahil, tapi ta'aluk kepada wajib aradi dan mustahil aradi. Sampai situ. Maka wallahu a'lam bissawab. Sekadar tu bincangan kita, tak bila gitu insya-Allah. Ada soalan? Ada orang kena kalau kena lemah tak pernah di lepas tu dia tanya doktor apa dia amat tak tanya amat tu mana? Amat tu mana? Dia tanya siapa? Dia kena kawan dia lah. Okey. Dia tanya amat tu mana? Kalau kena amat tu baru nak tahu. Kena amat atau kena Allah? Jadi persoalannya? Dia tanya amat tu letak diri kan benar. Dia tanya tu mana akan diri dia sendiri. Itu mungkin dia nak tengok dengan yang tu perkataan tu kan, man arafa nafsu faqad arafa rabbahu tu. Barang siapa yang kenal dirinya kenal Allah. Kan ada kata-kata begitu kan. Saya tak pasti sama ada itu hadis ke, bukan kata-kata para ulama dan sebagainya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya maka kenal Allah. Jadi maksud dengan Ahmad tu mungkin kenal diri lah tu. Siapa yang kenal dirinya tu kenal lah. Mana Ahmad tu? Mana kenal diri lah. Kenal diri kita ni sebagai makhluk Allah. Kan kita ni bersifat lemah dan sebagainya, kan, yang memerlukan sentiasa kepada Allah Ta'ala. Itu mungkinlah maksud dia begitu. Siapa yang kenal dirinya kenal Allah Ta'ala. Mana letak letak Ahmad. Letak Ahmad itu tak tahu kita letak ke mana tu. Dia tak ada tulis ke dahi je.
Nama ni hanya orang kata tempelan je. Nama ni hanya tempelan selagi mana ada jasad dia. Selagi jasad dia tak ada lagi lah Ahmad tu. Habislah dia, memang tak ada dah. Kan? Ahmad itu, nama itu mak ayah kita bagi untuk nama untuk mudah orang kenal kita. Tapi diri kita ni hakikatnya bukan Ahmad. Diri kita batang tubuh kita lah. Ada badan kita, ada kulit kita, kan? Bila orang tanya mana Ahmad? Ni Ahmad. Ni bukan Ahmad, ni kulit. Tahu tak? Ni daging, ni kulit. Mana Ahmad? Kan? Tunjuk kat peha. Ni bukan Ahmad, ni peha, ni daging, ni kulit. Tahu tak? Habis Ahmad tu mana? Kan? Ahmad tu ada tak? Ada tak? Ada. Atau dia katakan Amrun I'tibari. Kan kita dah ulang banyak kali dah. Amrun I'tibari. Benda tu ada pada zihin tapi tak ada kepada kharij. Dari segi akal kita ada tak Ahmad tu? Ada. Tapi dari segi luaran dia ada tak? Tak ada. Yang kita pegang tu apa? Daging, kulit, tulang. Betul tak? Itu yang kita pegang. Tapi Ahmad tu ada tak? Ada. Wujud Ahmad tu. Itulah dia. Itu katakan Amrun I'tibari. Dan boleh juga kita kepada yang tadi, man arafa nafsuhu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya maka kenallah Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kita fikir ni kita lah lemah, kekurangan, kelemahan dan sebagainya kan. Yang kita ni memang hidup sementara ke dunia ni, baru kita tahulah. Dan kita semua berhajat kepada Allah Taala. Macam tu. Mungkin jawapan itu yang mungkin boleh kita berlagi lah. Atau ada jawapan lain? Atau ada jawapan lain ke? Apa dia? Dalam solat tiga ta'aluk dalam solat. Okey, pertama maksudnya Allah mengaku kita dalam perkataan perkataan. Okey. Jadi ta'aluk yang disebut itu adakah sama dengan yang ini yang kita belajar ni? Tak sama. Tak sama. Itu lain. Itu dalil dalam ni. Itu dalam kitab apa tu? Wasiat iman, wasiat agama. Dia cakap macam mana? Dalam solat ada tiga ta'aluk. Pertama, sama basar. Maksudnya Allah mengaku kita dalam dilihat kita perbuatan kita dan benar atau dalam kita dan dikawin apa itu dalam hati. Bolehlah sikit-sikit dah dikait ke sini. Bolehlah sikit-sikit lah. Tapi tak juga kot. Sebab kita ni lain sikit pembahasan dia. Ta'aluk ini maksudnya menuntut sifat satu pekerjaan tambahan, pekerjaan lebih kepada zat. Contohnya sifat perkata ataupun sifat berkuasa. Sifat kuasa ini adalah pekerjaan tambahan yang ada kepada zat Allah ataupun sifat Allah. Sifat Allah Ta'ala itu asalnya adalah duduk pada zat Allah. Itu pertama, maknanya asal-asal kudrat itu, asal-asal kudrat tadi dia duduk pada zat Allah. Habis kudrat itu ada pekerjaan tambahan dia. Apa pekerjaan tambahan dia? Perkuasa. Kita juga iradat kan asal-asal pekerjaan iradat itu duduk pada zat Allah. Kemudian ada kerja tambahan dia. Apa kerja tambahan kepada zat Allah Ta'ala? Iaitulah menentukan, tahsis menentukan. Okey? Betul juga kudrat tadi. Ada lagi pekerjaan tambahan daripada kudrat, itulah taksir. Taksir maknanya memberi bekas. Pertama, bukan saja Allah Ta'ala tu ada sifat perkuasa.
Yang kedua, taksih memberi bekas di atas segala kudrat Allah Ta'ala itu kepada alam ataupun diri kita lah. Jadi hakikat dia memberi bekas itu ialah kudrat Allah Ta'ala ataupun zat Allah, bukan diri kita. Kita ni macam orang kata bayang-bayang sajalah. Kita ni macam wayang kulit yang dimain oleh tok dalang, sebut kita lain. Macam mana wayang kulit dimain oleh tok dalang tu, zahiriat kita nampak wayang kulit tu bergerak sendiri, tetapi hakikat siapa yang menggerakkan? Hakikat siapa yang menggerakkan? Tok dalang. Tok dalang itu yang menggerakkan dia. Okey. Begitu juga contohnya cincin. Cincin yang ada pada jari kita. Cincin yang ada pada jari kita, cincin itu bergerak-gerak hasil daripada gerak jari kita. Zahiriat kita nampak yang menggerakkan jari itu, menggerakkan cincin itulah cincin jari yang menggerakkan cincin. Hakikat di sebalik itu, siapa yang menggerakkan cincin itu? Diri kita lah. Hasil daripada hati kita, maka bergerak-geraklah dia. Begitu juga dengan pen. Pen yang kita tulis, perkataan yang kita tulis pada kertas. Zahiriat kita nampak yang menggerakkan pen itu ialah jari kita. Jari kita yang menggerakkan pen itu. Hakikat di sebalik itu, adakah jari yang menggerakkan? Tidak kan? Sudah tentu hati kita lah. Hati kita yang menggerakkan dia. Apa perkataan kita nak tulis? Hasil daripada hati kita. Hati kita pula siapa yang pegang? Allah Ta'ala jugalah hakikatnya kan. Hakikatnya semuanya kembalinya kepada Allah Ta'ala saja. Itulah ibarat je lah gitu. Contoh yang boleh kita dapat. Jadi lainnya sikit tu apa yang tuan cakap tu. Mungkin tasawuf, mungkin perbincangan lain. Okey tuan-tuan, pada itulah perbincangan kita, insya-Allah. Alhamdulillah. Tadi kali auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa alam taqabbal rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fataya alimna wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ana fuqan arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minkum.